disebabkan setengah jam juga tadi, cikgu akan habiskan pada pukul 11.30. Cikgu minta maaf ambil masa sikit. Okey, jadi untuk yang beragama Islam, kita akan buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, jadi kita akan teruskanlah kepada kelas kita pada hari ini. Kalau ada tersekat-sekat bagi tahu cikgu terus, boleh ke? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey. Haiden ada ke di sana Haiden? Ada. Okey, Nurina Afikah ada ke di sana? Scarlett ada ke Scarlett? Ada cikgu. Ada. Okey, jadi untuk kelas kita pada hari ini, cikgu akan mulakan terus. Okey, jadi masa pun bergerak dan cikgu akan kita kena hormat masa lah. Kita kena hormat masa. Cikgu minta maaf lah sebab cikgu lambat tadi. Memang masalah dia start tengah-tengah tu tadi. Okey, jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang pengukuhan algebra. Pengukuhan algebra. Kenapa cikgu bercakap tentang pengukuhan? Pengukuhan ni kamu kena faham, maksudnya cikgu nak bagi strongkan lagi kamu punya basic. Cikgu nak bagi strongkan lagi kamu punya pemahaman algebra. Okey, dalam pengukuhan algebra dekat sini yang cikgu divide kepada dua kelas, cikgu tak berniat untuk mencari nilai pemalah. Maksudnya untuk pagi ni kita tak ada pun nak cakap X tu sama dengan berapa. X tu sama dengan 10 ke sama dengan 7 ke tak. Kita bukan nak cari X tu sama dengan berapa. Sebab untuk mencari X tu sama dengan berapa adalah pada kelas aplikasi algebra. Pada kelas aplikasi algebra. Jadi, untuk hari ni kita fokus kepada pengukuhan apa? Pengukuhan pada tambah dan tolak algebra. Tambah dan tolak algebra. Sebab apa? Sebab minggu depan cikgu akan ajar darab pula. Dan minggu depan lagi sekali, cikgu akan ajar bahagi pula. Dalam darab ada tambah dengan tolak. Sebagai contoh, kalau cikgu cakap 3x tambah 5y. Lepas tu dalam kurungan 2. 2 darab 3x, 2 darab 5y, kita boleh darab. 2 darab 3, kita dapat 6x. 2 darab 5, kita dapat 10y. Tapi sekarang kat sini kamu nak kena biar dia boleh tambah ke ataupun tak. Jadi kamu kena faham. Dalam pendaraban, dia ada tambah dengan tolak. Sebab tu cikgu pergi dulu. Kelas pertama cikgu akan ajar dulu tambah dan tolak. Boleh ke semua? Boleh cikgu. Okey. Manakala dalam pendaraban, dia ada darab. Jadi, dalam darab ada tambah dengan tolak. Jadi, kelas ni berkait. Kelas yang kita akan belajar ni dalam masa 2 bulan ni dia berkait. Kenapa dia dikira sebagai berkait? Sebab kalau kamu pening, kamu tak datang kelas tambah dengan tolak, macam mana kamu nak faham darab dengan lebih mahir? Kamu tak datang darab, tiba-tiba kamu datang kelas ketiga je bahagi. Confirm kamu pening. Lagi-lagi yang sekali nombor kelas keempat. Kelas keempat cikgu ambil kompleks. Kompleks maksudnya yang datang kelas 3 yang betul-betul fokus baru dia boleh selesaikan untuk kelas keempat tu. Kompleks ni maksudnya semua ada. Okey. Jadi hari ni kita fokus kepada satu bahagian sahaja, iaitu tambah dan tolak sahaja.
Boleh ke semua? Boleh, Boleh, cikgu. cikgu. Okey. Okey, Scarlett boleh ke Scarlett? Boleh, cikgu. Okey. Okey. Hari ni kita pergi tambah dan tolak. Tambah dan tolak. Okey. Haiden kena dengar. Aimah Haziq kena dengar. Soalan yang cikgu tunjuk hari ni senang je. Tapi dalam banyak kelas, seminggu kelas cikgu buat, tak ada lagi kelas yang betul semua. Mesti ada salah juga. Okey, jadi hari ni cikgu tak nak salah. Okey, tambah dengan tolak algebra ni nak faham dia macam mana? Bukan main senang lagi nak faham dia. Yang pertama, bila kita nak faham tambah dengan tolak algebra, kita kena faham tentang sebutan algebra. Sebutan algebra. Apa yang dimaksudkan dengan sebutan algebra? Syifa tahu apa maksud sebutan algebra? Tak tahu, cikgu. Tak tahu. Hazim. Cikgu nak tanya Hazim. Hazim tahu tak apa maksud sebutan algebra? Mana dah Hazim ni? Tak tahu, cikgu. Tak tahu. Okey. Cikgu nak tanya Damia. Damia, apa yang dimaksudkan dengan sebutan algebra? Tahu? Cikgu nak tanya last. Wawa. Wawa ada ke kat situ, Wawa? Tak ada. Okey, tak apa. Okey. Jadi sebutan algebra ni kamu kena tahu daripada sekarang. Sebab apa? Sebab algebra semua ni dia dekat form 1. Tapi cikgu faham. Masa kita form 1, kita punya nak belajar tu, kita punya nak fokus betul-betul tu kurang lagi. Sebab apa? Sebab SPM jauh lagi. Tapi dalam sebutan algebra ni dia ada kat form 1, dalam form 2, form 3, form 4, form 5. Tipu siapa cakap dekat cikgu bab yang dia belajar tak ada sebutan algebra. Dia tipu. Semua bab dalam tingkatan 1, semua bab dalam tingkatan 2, semua bab dalam tingkatan 3, 4 dan 5 ada algebra. Okey, jadi fokus betul-betul. Senang je. Sebutan algebra bermaksud penyebut. Penyebut tu maksudnya kalau cikgu letak 3x tambah 5y 3x tambah 5y tambah 7. Ada berapa sebutan dekat sini? Sini ada satu sebutan, sini ada dua sebutan, sini adalah sebutan ketiga. Jadi yang ini adalah dikira sebagai sebutan algebra. Jelas ke semua kat sini? Boleh faham? Boleh, Boleh, cikgu. Okey. Boleh, Okey, kalau cikgu letak 2x tambah 5x tambah 5y tambah 7y. Okey, dekat sini ada berapa sebutan algebra? Kat sini. Ada berapa sebutan algebra? 4, 2. Ada cakap 4, ada cakap 2. Okey. Jadi Dua. sini x, sini x. 2x tambah 5x. Kita dapat 7x. Sini y, sini y. 5 tambah 7 kita dapat 12y. Jadi sebutan algebra dekat sini ada berapa? Ada 1, ada 2. Cikgu, kenapa tadi 3? Kenapa sekarang ni 2? Bukan ke 4? Jadi itulah yang cikgu nak ajar kamu sekarang ni. Bila kita faham tentang tambah dengan tolak algebra, hujung sekali baru kita tahu persamaan akhir dia ada berapa sebutan. Jadi sebutan ni lah maksud dia. Jawapan diberikan dalam keadaan kesulitan. Contoh, 3x tambah 5y tambah 7. Maksudnya memang dia tak boleh gabung dah dekat situ. Okey. Tambah y. Kita biar je dekat sini. Maksudnya dia memang tak boleh gabung dah dekat sini. Dia memang biar sampai situ je. Okey. Habis dekat sini. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh, cikgu. Boleh, cikgu. Okey. Okey, jadi
Okey, jadi dekat sini nak faham tengok elok-elok. Okey, jadi kita dah faham dah sebutan tu dia kalau kita cakap dalam huruf saya lapar. Ada berapa perkataan dalam satu ayat? Ni kita panggil dia satu ayat. Dalam satu ayat ada dua perkataan. Ni cikgu bagi analogi Ada analogi dia macam ni. Okey, sekarang 3x tambah 5y tambah 7. Ini apa ni? Ini kita panggil persamaan. Dalam persamaan ataupun silap-silap ni adalah ungkapan sebab dia tak ada sama dengan. Okey, ini adalah ungkapan. Ungkapan. Dalam ungkapan ada berapa sebutan? Ada 3 sebutan. Itulah yang cikgu boleh bercakap. Ungkapan ni kalau kamu pening, maksud ungkapan tu adalah ayat. Sebutan tu kalau kamu pening, maksud sebutan tu adalah perkataan. Kelas lain cikgu tak tunjuk. Kelas ni je. Cikgu macam terfikir. Kenapa tak tunjuk? Okey, jelas ke semua dekat sini boleh faham? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Boleh. Okey. Buat nota ni, buat nota. Cikgu janji kamu memang jumpa balik benda ni. Kamu memang akan jumpa balik benda ni. Okey. Jadi, cikgu akan pergi kepada kat mana dia boleh tambah, kat mana dia boleh tolak. Kenapa? Apa pentingnya? Sebab bila dia boleh tambah, bila kita tengok dekat sini ada 4 sebutan. Ada 4, macam 4. Tapi bila ditambahkan, 2 rupanya. Tapi jangan buat macam tu dekat ayat. Ayat tu dia memang 2 perkataan, memang 2 perkataan lah. Tapi yang specialnya untuk algebra dekat sini, dia ada 7x tambah 12y ni, dia boleh kecilkan jadi 2. Okey, jadi cikgu akan teruskan kita punya lesson dengan tambah dan tolak. Kalau kita nak faham penambahan dan penolakan, senang sahaja. Cikgu ajar kamu tips ni. Okey, yang pertama kalau kita nak faham penambahan dan penolakan dalam sebutan algebra, dia terbahagi kepada 2. Yang pertama, kita panggil dia sebutan serupa. Sebutan serupa. Yang kedua, kalau cikgu cakap belah kiri cikgu sebutan serupa, maksudnya sebelah kanan cikgu adalah sebutan tidak serupa. Jelas ke semua? Boleh faham sampai sini? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey. Jadi untuk sebutan serupa, apa dia? Sebutan serupa ni kalau kamu senang nak ingat, senang nak faham, senang cerita, dia huruf yang sama. Huruf sama. Kalau sebelah sini huruf sama, maksudnya sebelah sana adalah huruf tak sama. Huruf tidak sama. Okey, last sekali. Last sekali. Cikgu nak tengok contoh. Huruf sama ni maksudnya apa? Kalau cikgu tak tunjuk contoh, tak faham. Huruf sama dekat sini bermaksud, contoh cikgu buat 8A dengan 3A. Dekat sebelah 8 ada A, dekat sebelah 3 ada A. Akhir sekali. Huruf tak sama tu macam mana? Cikgu letak sini 8A, sini 3B. Cikgu letak 3B pula. Ingat algebra ni ada huruf. Jadi sekarang bila kita tengok huruf dia sama, maksudnya dia dikira sebagai sebutan serupa. Kalau dekat sini kita tengok huruf dia tak sama, maksudnya dia dikira sebagai sebutan tak serupa. Jelas ke semua sampai sini? Boleh faham? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey. Okey. Jadi, cikgu akan tunjukkan. Kenapa kita nak belajar sebutan serupa? Sebab dalam sebutan serupa, dia boleh ditambahkan. Sebagai contoh, cikgu letak 8A tambah 3A. Jadi dekat sini, bila dia huruf dia sama, 8 tambah 3, kita dapat 11A. Tu dia. Okey.
Tu tambah. Sekarang cikgu nak buat tolak pula. 8A tolak 3A. Lepas ni kita boleh buat 8 tolak 3. Dia ada A dengan A. Jadi 8 tolak 3. 8 tolak 3 kita dapat 5A. Jelas ke sampai sini? Boleh faham? Boleh. Cikgu. Okey. Mantap. Okey. Jadi kita teruskan pula kalau huruf tak sama. Huruf tak sama bermaksud cikgu buat 8A tambah 3B. Nampak tu dia ada tambah dekat situ. Jadi bila dia ada tambah dekat situ, dia tak boleh ditambahkan. Dia akan jadi 8A tambah 3B juga. Kalau cikgu buat tolak 8A tolak 3B, dia akan jadi 8A tolak 3B juga. Jadi kesimpulan dia dekat sini adalah bila kamu nampak sebutan serupa, maksudnya dia boleh tambah dan tolak. Tu dia. Kalau cikgu letak sebagai sebutan tidak serupa, maksudnya apa? Dia tak boleh. Dia tak boleh tambah dan tolak. Punyalah senang. Apa clue dia dekat sini? Ni clue dia. Kalau dia boleh tambah, maksudnya dia mesti dalam keadaan huruf yang sama. Yang tak sama, maksudnya huruf dia tak sama. Jangan kamu tambah dan jangan kamu tolak. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh cikgu. Okey, bagus. Okey, good job. Okey. Jadi Aiman Haziq, Acanai. Boleh ke Aiman Haziq? Boleh. Aiman follow tau. Cikgu target Aiman. Cikgu tengah tunggu result Aiman ni sekarang ni. Okey, ada orang pening. Cikgu, kenapa dia boleh tambah dan kenapa dia boleh tolak? Saya nak lagi penjelasan. Tak apa, cikgu akan jelaskan pakai analogi lain. Okey, contoh sekarang, cikgu bawa kepada page lain. Syifa jalan pergi kedai. Hazim jalan pergi kedai. Semua cikgu bawa anak murid. Cikgu jalan pergi kedai. Masa dekat sekolah tadika, kita ada jumpa soalan yang berkaitan dengan buah. Contoh, bila cikgu letak 3 biji apple, 2 biji apple. Tapi kat sini kamu kena faham. Masa tadika kamu boleh buat 3 biji apple. Oh, maksudnya dia ada 3 biji apple dekat sini. Okey, lepas tu 2 biji apple. Oh, maksudnya dia ada 2 biji apple dekat sini. Sekarang 3 biji apple tambah 2 biji apple, kamu boleh jawab pula. Kamu cakap 5 biji apple. Alamak, macam love pula dah. Okey, 5 biji apple. Maksudnya apa? Maksudnya keadaan yang sekarang, kamu memang tengah ada 5 biji buah apple. Ni masa tadika. Kenapa masa tadika kita boleh jawab? Tapi masa sekolah menengah, kita jadi pening nak selesaikan soalan ni. Kenapa pening? Pening bila dia nampak huruf dia jadi gabra. Tak tahulah nak buat macam mana. Ada huruf ni. Macam mana nak selesaikan ni? Alamak, ada huruf lah. Lari lah. Tak nak jawab lah. Biarlah kosong. Aku lagi rela kosong daripada jawab ni. Okey. Jadi sekarang, cikgu gantikan apple tu dengan huruf 3x tambah 2x. Jadi bila cikgu letak 3x ni, maksud apa 3x ni? Maksudnya ada 3x tu. X, X, X. Cikgu letak X, X, X. Macam filem action, Vin Diesel. Bawa motor. Okey, kemudian 2x. Jadi dekat sini cikgu letak x dengan x. Okey, 3x tambah 2x, kita akan jadi 5x. Maksud 5x tu apa? Maksud 5x ada 5x dekat sini.
Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh cikgu. Boleh. Ha. Bagus. Ini pengukuhan dia. Ini adalah asas dia. Inilah sekolah menengah. Kamu kena ingat, cikgu takkan ulang benda ni. Cikgu takkan ulang benda ni. Sebab yang ini yang kita belajar pada hari ni. Cikgu ada bulan 2 je masa. Okey, bulan depan kita dah masuk kepada bab 1. Tingkatan 1, tingkatan 2 bab 1. Semua tingkatan bab 1. Jadi dekat sini je cikgu ada masa sebulan ni je nak kukuhkan kamu punya algebra. Jadi dengar betul-betul, salin elok-elok. Okey, jadi kemudian bila kita pergi pasar dekat sini cikgu ada 3 biji apple tambah 2 biji betik. Ni adalah betik. Sekarang ni cikgu nak tanya kamu, kalau kamu tengok dekat belah pasar, dia campur ke buah apple dengan buah betik? Tak. Tak. Melainkan kamu tengok dekat pasar tu, dekat situ ada apple, dekat situ ada betik, dekat situ ada durian. Habis durian tu bau habis apple tu bau durian tapi rasa apple. Habis betik tu bau durian tapi rasa betik. Maksudnya kalau kita tengok dekat pasar dia tak campur pun buah. Jadi bila kita pergi 3 apple tambah 2 betik, kita akan dapat benda yang sama iaitu apa? Kita akan dapat 3 apple dan 2 betik juga. Ini adalah analogi dia. Ini adalah analogi dia. Apa maksud 2 betik ni yang cikgu cuba sampaikan ni? Cuba sampaikan adalah bila cikgu dapat 3x tambah 2y. Dia tambah dia sebab dia lain huruf. Jadi bila dia lain huruf, tak boleh tambah dengan tolak. Jadi kita akan dapat 3x tambah 2y juga. Ini adalah kita punya konsep yang mana kita dah buat masa tadika. Ini dia, masa kita tadika kita boleh jawab. Sekarang adalah pada SMK. Masa kita SMK, kita jadi pening. Jelas ke semua sampai sini? Cikgu nak dengar suara sikit. Boleh faham? Boleh cikgu. Boleh. Okey. Cikgu. Okey, cikgu harap jelas. Okey. Jadi, untuk kita pergi kepada yang seterusnya, kita nak nampakkan pula kepada sesi contoh. Cikgu akan buat contoh. Cikgu, yang ni sesi terang. Ni cikgu terang. Ni cikgu terang. Ni dia cikgu terang. Ni nota yang kena ada dalam buku kamu. Ni nota yang kena ada dalam buku kamu. Melainkan kamu boleh ingat. Kamu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Dia buka je, dia terus ingat. Okey. Okey. Jadi, kita bukan Imam Syafi'i. Kita SPM pun tak tahu lagi macam mana. Okey. Jadi sekarang ni penerangan dia. Cikgu bagi tahu kat mana boleh tambah dengan kat mana boleh tolak. Sekarang ni kita akan pergi kepada sesi contoh. Kita akan pergi kepada sesi contoh. Jadi contoh yang ada sekarang ni cikgu nak kamu semua salin. Ada. Oh, ni dia masuk toilet. Okey. Jadi contoh ni cikgu nak semua orang salin. Buku yang cikgu bagi ni jangan print. Sebab ada 97 page. Buku yang ni, kamu faham ke? Buku yang ni untuk form 4 dan form 5. Tapi pengisian dia dah ada dalam form 1, form 2, form 3. Cikgu pelik kenapa dia nak kena tunggu form 4, form 5 baru bagi. Jadi dekat sini cikgu bagi awal-awal. Okey. Jadi kita akan pergi kepada penjelasan untuk dekat mana boleh tambah dan dekat mana boleh tolak. Okey, jadi kita pergi kepada contoh kita yang pertama. Soalan A. Cikgu akan tunjukkan 3 jenis contoh. Okey, yang pertama soalan A. Boleh ke cikgu nak mula ni? Tengah fokus tak ni?
Pernah cikgu. Okey. Cikgu. Okey, dia ada 2 step. Dia ada 2 step. Yang pertama, kita kumpulkan. Kita kumpulkan. Kumpulkan ni maksudnya apa? Kita tengok huruf yang sama. 2X dengan 5X. Kita kumpulkan tu maksudnya apa? Kita bagi dia duduk sebelah-sebelah. 2X tambah 5X. Kemudian dekat sini kita ada Y. 3Y dengan 7Y. Jadi dekat sini kita kumpulkan dia duduk sebelah-sebelah. 3Y tambah 7Y. Itu maksud cikgu kumpulkan. Okey. Lepas kita dah kumpulkan dekat sini, baru kita selesaikan. Cikgu takkan cikgu masa dekat universiti, cikgu masa dekat universiti, cikgu faham betul-betul konsep algebra. Cikgu belajar benda tu dalam lift je sebelum masuk exam. Cikgu paling tinggi. Cikgu ingat lagi momen tu. Cikgu pelik kenapa tak boleh? Padahal bila konsep dia sama je. Sebenarnya lah, kalaulah kamu dapat kunci untuk algebra ni, matematik kamu senang. Matematik kamu senang. Jadi nak senang, kita kena tengok dulu mana boleh tambah, mana boleh tolak. Jadi yang boleh tambah dekat sini, cikgu pesan dekat kamu cari huruf sama. X dengan X. Kita kan dah kumpulkan. Jadi bila kita kumpulkan, kita senang nampak mana satu boleh tambah dan mana satu boleh tolak. Jadi X dengan X. 2 dengan 5. Boleh selesaikan 2 tambah 5, kita dapat 7X. Lepas tu ada Y dengan Y. Jadi kita ada apa kat sini? 3 dengan 7. Jadi kita boleh tambah 3 tambah 7, kita dapat 10Y. Ini adalah jawapan untuk contoh yang pertama. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Cikgu. Persoalan dia sekarang, kenapa 7X tambah 10Y dikira sebagai soalan yang terakhir? Sila jawapan yang terakhir. Jawapan dia, cara nak jawab dia sebab dia tinggal 7X tambah 10Y sebab dia tak boleh nak selesaikan dah. Dia stop sampai situ je. Kenapa? Sebab sampai kepada 7X tambah 10Y, dia dalam sebutan yang berbeza. Sebutan tidak serupa. Jadi, kita tengok huruf dia tak sama. Bila huruf dia dekat sama, jangan pergi tambahkan jadi 17XY. Itu antara kesilapan yang cikgu jumpa sepanjang 4 tahun cikgu mengajar ni. Okey. Alright tak alright? Nak dengar suara sikit. Alright. Alright, cikgu. Alright. Okey. Jadi, cikgu akan pergi kepada contoh nombor 2. Contoh ni cikgu tunjuk supaya kamu nampak walaupun keadaan dia berbeza tapi konsep dia sama. Contoh nombor 2 dekat sini cikgu letak 2X. Silap. Cikgu letak 2X tolak 3Y. Cikgu letak tolak pula. Tolak 5X tambah 7Y. Okey. Okey. Ini dia yang cikgu nak cuba terangkan dekat kamu tentang nilai. Yang ni cikgu dah pernah terang dah. Cikgu dah pernah terang pada kelas aplikasi algebra. Dan cikgu nak terang lagi sekali macam mana nak buat ni. Okey, yang pertama cikgu dah bagi tahu seorang manusia ni nota ni cikgu selalu pakai supaya cikgu nak nampak dekat kamu. Dia ada 2 jantina. Dia ada jantina. Ada lelaki dengan perempuan. Jangan confuse. Cikgu tak nak anak murid cikgu confuse jantina. Tiba-tiba pula Hazim pergi pakai tudung. Beli baju kurung warna putih, seluar warna biru. Jangan buat macam tu Hazim. Boleh ke Hazim? InsyaAllah tak. Takkan. Okey. Tiba-tiba Syifa pakai cap. Pakai cap tu tak ada masalah. Ini baju tomboy. Tak nak. Jadi, bila kita tak nak confuse jantina kita, kita kena faham. Jantina kita ada 2. Satu lelaki dan satu lagi perempuan. Jadi, cara dia kita nak tengok jantina dia.
Kita kena tengok dia lelaki dengan perempuan. Lelaki tak akan berubah, dia kekal lelaki. Perempuan dia tak akan berubah, dia kekal perempuan. Tak ada tengah-tengah hidup dia jadi perempuan, tiba-tiba dia jadi lelaki. Cikgu jumpa banyak kes macam tu. Okey, jadi cikgu harap sambil-sambil tu kita kukuhkan pendirian kita. Okey. Yang kedua, bila cikgu bercakap yang seterusnya tentang nombor. Contoh, cikgu suka ambil nombor 5. Cikgu suka ambil nombor 5 sebab cikgu paling suka sifar 5, paling senang. Okey, jadi nombor 5 ni cikgu ambil nombor lah. Dia bukan dia bukan spesifik kepada nombor 5 asalkan dia nombor 1, 2, 3 tak kisah. Dalam nombor ni dia ada jantina juga. Tapi nak lagi faham, jantina untuk nombor ni cikgu panggil dia nilai. Nilai. Dalam nilai, nilai sesuatu nombor, maruah nombor tu terletak kepada nilai positif dan nilai negatif. Ni positif dan ni negatif. Ini lelaki. Macam mana? Cikgu lupa simbol tu. Okey, ni lelaki dan ini perempuan. Jadi, jangan confuse dua benda, dia positif ke negatif. Dia ibarat kamu confuse kawan kamu lelaki ke perempuan. Jadi nak tentukan sesuatu jantina ada cara dia. Nak tentukan nilai bagi setiap nombor ada cara dia juga. Walaupun cikgu dah ajar banyak kali, tapi cikgu nak ajar lagi juga. Tambah 5 tolak 2 tambah 3 tolak 10 tambah 7 tolak 6. Cikgu nak tanya kamu, 5 ni nilai dia positif ke negatif? Positif. Positif. Okey. Bagus. Cara nak tentukan nilai bagi sesuatu nombor, tengok belakang. Tengok belakang. Tengok simbol di belakang dia. Kalau kamu ambil 5 ni negatif, 2 ni positif, 3 ni negatif, 10 ni positif, 7 ni negatif, 6 ni nak ambil apa? 6 tu akan jadi kecelaruan identiti. Dia akan masuk kepada LGBT. Okey. Jadi kita tak nak benda macam tu terjadi. Jadi bila kita nak faham sesuatu nilai, kita kena tengok di belakang. Tengok simbol belakang. Belakang nombor. Belakang nombor. Lagi-lagi kamu nak form 4 ni memang banyak kamu dah mula pakai yang ekstrim punya. Okey. Jadi tambah 5 maksudnya nilai dia adalah positif 5. Tolak 2 maksudnya nilai dia dalam keadaan negatif 2. Tambah 3. Tambah 3 nilai dia adalah positif 3. Tolak 10 tambah 7 dengan negatif 6. Negatif tu dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Melayu tolak. Positif tu dalam bahasa Melayu tapi tambah dengan tolak pun tak biasa dipakai positif negatif. Oh ya ke kat sebelah? Tadi macam ni. Okey, dengar ke suara cikgu? Dengar cikgu. Dengar cikgu. Okey. Aulia ada ke tu? Saya masuk lambat sikit cikgu. Sorry cikgu. Okey, itu kecil cikgu. Okey. Jadi cikgu harap jelas lah. Cikgu terputus kejap tadi. Cikgu rasa cikgu kena update laptop kot. Kesilapan cikgu lah. Cikgu tak update laptop. Dia jadi kecelaruan program. Okey, ni kita tentang kecelaruan identiti. Cikgu tengah kecelaruan program. Okey. Jadi cara kita nak tahu nilai bagi satu nombor, kita tengok belakang dia. Kamu kena selalu bersuara tau. Nanti cikgu
cikgu kenal. Nak nangis rasa. Syifa, okey ke Syifa suara cikgu? Relax cikgu. Oh, ya ke? Kejap Cikgu ubah password. Kejap, bagi cikgu masa 1 minit. Okey cikgu. Okey. Okey, insya-Allah okey. Okey, jadi Anik ada. Anik boleh dengar suara cikgu Anik? Anik Amirullah ke tu? Dengar ke suara cikgu? Okey. Dengar Jadi cikgu. sebelum cikgu okey, Syifa ada. Okey, jadi sebelum kita nak teruskan kepada kelas kita, cikgu nak masing-masing buka kamera. Dulu sikit hari Sabtu ni tak buat apa-apa ke? Syifa dah buka kamera. Bagus. Lagi. Hazim buat apa Hazim? Sabtu-Sabtu ni Hazim. Tak buat apa je. Ya ke? Alah sedihnya dengar tak buat apa. Kan nak cuti sekolah dah. Tak pergi mancing ke? Muka suka memancing. Sukalah tapi tak boleh pergi lah. Adalah sebab-sebab tu. Adalah sebab. Okey, cepat. Okey. Jadi cikgu akan pergi kepada penerangan cikgu. Cikgu harap semua fokus ni. Scarlett ada lagi tak tu dekat situ? Ada cikgu. Ada. Okey. Jadi kita berehat sekejap tadi. Okey, nilai dia positif dengan negatif. Penting ke nilai positif dengan negatif ni? Penting. Macam cikgu selalu pesan, kalau cikgu letak positif 5 dengan negatif 5 ni, orang tak selalu nampak. Okey, sekarang ni cikgu letak positif 1000 dengan negatif 1000. Positif 1000 dekat sini maksudnya kita ada RM1000. Kalau negatif 1000 ni dekat sini maksudnya apa? Maksudnya kita hutang RM1000. Kita hutang RM1000. Bila kita ada RM1000, sama ke situasi dia dengan kita hutang RM1000? Cikgu nak tanya kamu, sama ke? Sama ke situasi tu? Tak sama. Bila kamu ada RM1000, kamu boleh beli macam-macam. Tapi bila kamu hutang RM1000, kamu kena selesaikan dulu hutang kamu, baru kamu beli. Jadi tu yang pentingnya dekat sini. Nilai dia memang RM1000. Tapi silap. Nombor dia memang RM1000. Cuma nilai dia. Bila dia positif, maksud dia lain. Bila dia negatif, maksud dia lain. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey, jadi kita pergi berbalik kepada kita punya soalan tadi. Okey, contoh. Kita nak kumpulkan 2 ni positif 2 kalau kamu tak nampak dia punya simbol di awal sekali, maksudnya dia dalam keadaan positif. Positif ni dia boleh tulis dengan boleh tak tulis bila dekat depan je. Contoh 5 tambah 7. 5 ni bukan positif depan dia. Dia ni belakang dia. Positif 5 tambah positif 7. Tu maksud dia. Jadi positif 2x, cikgu bawa lah dia 2x. Kalau dia dekat depan, boleh je nak tulis, boleh je tak nak tulis. Okey, kemudian cikgu bila nak gerakkan 5x ni, cikgu kena faham satu. Yang pertama, kita kumpulkan x dengan x. Sekarang cikgu nak gerakkan dia. 5x ni dalam keadaan positif ke negatif 5? Cikgu nak tanya kamu.
Negatif 5. Okey, pandai. Kita tengok simbol dia dekat belah belakang. Belakang dia cakap tentang negatif. Maksudnya dekat sini adalah negatif 5x. Kemudian kita kumpulkan y dengan y. 3y tu negatif 3y. 7y tu positif 7y. Jadi jelas ke sampai sini semua? Boleh faham? Boleh. Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey, bagus. Okey, jadi 2x tolak 5x. Yang pertama sekali, student ala ala 2024 ni, dia suka semua nilai positif. Sebab bila semua nilai positif, dia langsung tak confuse. Dia tak pening apa pun. Tapi bila dia nampak huruf, dia jadi pening. Lepas tu dia nampak pula simbol negatif, dia lagi pening. Lepas tu dia tinggal. Jadi dekat sini cara dia, kamu pakailah kalkulator. Kalau kita rasa kurang mahir, kita pakai kalkulator. Contoh, X dengan X kita tahu dia boleh diselesaikan. Nak kena tambah ke, nak kena tolak ke, dia bergantung kepada nilai dia. 2 ni tambah. Jadi kita letak, tekan dalam kalkulator, tambah 2. 5 ni tolak. Kita letak tolak 5. Tambah 2 tolak 5. Cuba kamu tekan kalkulator, dapat berapa? 3. Negatif 3. Okey, kita dapat negatif 3. Kita letaklah negatif 3x. Tu cara dia. Okey, kemudian untuk y, sini y, sini y. Ni negatif 3, ni positif 7. Kamu tekan je kalkulator, ambil nombor dia je. Bila ambil nombor dia, jangan lupa nilai dia. Negatif 3 tambah 7. Okey, negatif 3 tambah 7. Cuba tekan kalkulator, dapat berapa? 4. Okey, 4. Bila kamu tekan kalkulator 4, jangan lupakan dia y. Dan macam cikgu, 4 tu dia kena ada simbol. Selalu kalau cikgu jumpa 3x, 4y terus salah. Kamu kena letak simbol tambah 4y dekat sini. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas cikgu. Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey. Jadi bila kamu faham nilai dia, ada orang tanya cikgu, adakah susunan nombor mesti disusun dalam keadaan X dulu baru Y? Cikgu jawab soalan tu hari ni. Contoh kalau cikgu nak letak Y dulu, boleh je cikgu nak gerakkan. Tapi kita kena fahamlah dia punya simbol. Dia punya nilai tu kalau kita nak gerakkan kat belakang ke, kat depan ke, kita tengok dia punya simbol. Contoh 10 ni positif. Jadi kita kalau nak gerakkan kan, positif 10Y, bawa kan. 7x, kalau kita nak gerakkan dia ke belakang, kita letak positif 7x. Okey, habis. Okey, negatif 3x tambah 4y. Cikgu nak letak 4y lah dekat depan. Okey, positif, cikgu bawa positif 4y. Ni, negatif 3x. Okey, cikgu nak bawa 3x ke belakang. Jangan lupakan dia punya simbol. Simbol ni negatif. Bawa sekali dia punya negatif. Siapa jawab macam ni betul, siapa jawab macam ni pun betul. Sebab nilai dia adalah sama sahaja. Jelas ke semua dekat sini? Boleh faham? Boleh cikgu. Boleh Cikgu. cikgu. Okey, bagus. Okey, kita proceed pula kepada soalan yang seterusnya, contoh yang seterusnya. Okey. Ini adalah contoh yang seterusnya. Okey. Jadi, ini contoh yang terakhir. Lepas ni kita buat sesi latihan habis dah suara cikgu ni. Okey. AY, 8AY dengan 1/2 AY. Macam mana nak buat ni? Jadi cara dia dekat sini, kita kumpulkan dulu. Tak kisahlah dia dalam keadaan nombor bulat ke nombor perpuluhan ke. Step pertama takkan berubah sampai bila-bila, iaitu kamu kena kumpulkan. Kamu kena kumpulkan. 8AY. Kenapa cikgu kumpulkan AY dengan AY? Sebab dia dalam keadaan nombor yang sama. Kamu jangan cakap 4Y sama sebab sini ada A. 4Y ni dia tak ada A. Jadi 4Y kita kumpulkan dengan yang ada Y. Jadi kita tekan tambah 4Y tolak 5Y. Akhir sekali
11 dengan 7. Kita kumpulkan. 11 dengan 7. 7 ni negatif jadi bawa sekali negatif 7. Ini adalah situasi dekat mana kita kumpulkan. Jelas ke semua dekat sini? Boleh faham? Boleh. Boleh cikgu. Bagus. Okey, sekarang kita tengok AY dengan AY. 8 tambah 1/2. Tekan sahaja kalkulator. Tekan kalkulator. Dapat berapa? Bila fraction ni dia jadi pening sikit. 8 bila kamu tekan kalkulator kan dia tambah. Kamu tambahkanlah dari sebelah. 8 1/2 AY. Jelas? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, Y dengan Y. Y dengan Y. Ambil 4Y tolak 5Y. Tambah 4 tolak 5. Tekan kalkulator semua, dapat berapa? Tambah 4 tolak 5. Dapat berapa? Negatif 1. Okey, negatif 1. Negatif 1, dia ada Y. Okey, sekarang akhir sekali. Tambah 11 tolak 7. Dapat berapa? 4. Okey, 4. Jadi di dalam keadaan positif 4. Ini adalah situasi dekat mana kita selesaikan. Jadi dekat sini, cikgu ada tunjuk 3 contoh. 3 contoh. Ni soalan yang pertama, soalan A, soalan B, contoh B dan ini adalah contoh C. 3 contoh. Sekarang kita proceed kepada latihan. Kelas kita tak lama dah. Kelas kita ada lebih kurang sejam 10 minit sahaja. Jadi kita akan buat latihan. Kita akan buat latihan. Okey, jadi cikgu nak masing-masing cuba buat dan hantar dekat cikgu. Sebab apa? Sebab latihan-latihan yang kita buat ni adalah berkait dengan apa yang kita nak belajar. Okey, jadi masing-masing boleh ke masing-masing kita nak buatlah sesi latihan sekarang, boleh ke? Boleh. Boleh cikgu. Okey, jadi sekarang cuba selesaikan soalan nombor 1. Cikgu bagi masa 2 minit sahaja. Dah siap? Ambil gambar hantar dekat cikgu. Haiden bercuti ni buat apa Haiden? Tak ada buat apa-apa ke? Okey, siap.
Okey, 1 minit lagi. Okey, bagus. Tepat pukul 10.25. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Jadi majoriti boleh buatlah yang dah hantar dekat cikgu tu. Okey, senang sahaja. Kita proceed kepada soalan nombor 1. Kelas kita sampai habis, kita akan proceed kepada latihan. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat soalan nombor 1, 8x. Kita kumpulkan dulu. Step pertama kamu kena ingat, kamu kena kumpulkan. Kumpulkan apa? Kumpulkan yang nampak huruf dia sama. 8x dengan 3x. Jadi 8x kamu letak dekat sini, 3 kamu nak letakkan sebelah 8. 3 ni dalam keadaan negatif. Jadi bawa sekali dia punya negatif 3x. 5y. Kalau kamu nak letakkan di sebelah 3x, 5y ni positif. Jadi bawa sekali dia punya positif. 4y. Kamu nak letakkan dia sebelah 5y. Jadi bawa sekali dia punya negatif 4y. Jelas ke semua cara kumpulkan dekat situ? Boleh faham? Boleh Ya, go. cikgu. Okey, x dengan x. Ambil nombor dia, tekan kalkulator. 8 tolak 3. 8 tolak 3, kamu dapat 5x. 5y tolak 4y. 5 tolak 4, kita dapat 1. 1 yang kita dapat ni dalam keadaan positif. Y. Okey, ada yang tulis 5x tambah y juga. Betul. Kalau dia 1, kamu boleh sahaja nak tulis nombor 1. Boleh juga kalau kamu tak nak tulis nombor 1 tu. Tapi nak selamat, tulislah. Tapi kalau kamu dah biasa, tak nak tulis pun tak apa. Jadi inilah kita punya jawapan. 5x tambah 1y. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh cikgu. go. Bagus. Inilah yang dimaksudkan dengan penambahan dan penolakan. Dia bukan tentang tambah-tambah je, tolak-tolak je, bukan. Sebab tu cikgu gabungkan tambah dan tolak. Maksudnya 8 tolak 3. Maksudnya 8 ni positif. Maksudnya kat situ tambah 8. Kat sini tolak 3. Tolak 3. Kita tekan je kalkulator, 8 tolak 3, kita dapat 5. Dia dalam keadaan yang sama. Jadi cikgu harap jelaslah untuk soalan A. Okey, kita pergi pula kepada soalan B. Kita buat soalan-soalan ni, kita nak kukuhkan pemahaman kita. Okey, cuba selesaikan soalan B pula. Cuba selesaikan soalan B, hantar kat cikgu. Cikgu bagi masa. Cikgu cek sekejap yang soalan nombor 1 yang dah hantar. Tepat pukul 10.30, cikgu akan cek. Cikgu akan buat kat depan. Ada soalan nak tanya, WhatsApp je cikgu. Nanti cikgu akan terangkanlah. Okey, bagus. Pandai.
Okey, bagus, pandai. Ada salah. Tak apalah mesti ada salah punya. Tapi kita nak kurangkan mistake kita tu tau kita nak kurangkan mistake kita. Hantar je kat cikgu, jangan risaulah kalau salah ke betul ke. 10.30 cikgu check 10.30 cikgu check. Okey, bagus. 1 minit lagi. Jangan risaulah yang naik form 2, yang naik form 4, kamu jangan risau satu benda. Apa? Kamu akan jumpa benda ni dalam kamu punya pelajaran. Form 4 awal-awal dah jumpa. Yang apa untuk form 2 dekat bab 2, bab 2 selang satu bab terus jumpa. Tak apa, insya-Allah cikgu ajar insya-Allah cikgu ajar, cikgu akan usahalah dari pada pihak cikgu supaya semua anak murid cikgu boleh faham lesson kita untuk malam ni. Okey. Jadi habis sudah masa, sekarang dah pukul pukul 10.30, jadi cikgu akan terangkan soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2 dekat sini adalah step yang sama. Kita tengok dia ubah je. Tadi contoh kan cikgu asyik pakai XY. Soalan nombor 2, cikgu nak nampakkan dekat kamu dia boleh juga pakai huruf lain. A, B. Nampak dia pakai A dengan B kat sini. Jadi bila kamu jumpa soalan dia pakai C, D ataupun E, F ataupun G, H, tak kisah apa soalan pun, apa benda huruf pun, konsep dia sama sahaja. Jadi jangan pening dekat situ. Jadi 3A dia ada huruf A, 8A dia ada huruf lah A. Jadi kita kumpulkan. Nak kumpulkan tengok simbol. 3 ni belakang dia negatif. Jadi kita letak negatif 3A. 8 ni belakang dia positif. Jadi cikgu letak positif 8A. Bila kita nak gerakkan dia kepada satu tempat, jangan lupa bawa dia punya simbol. Macam kamulah. Kamu bila gerak ke mana-mana selagi kamu dalam rumah, kamu lelaki, takkan tiba-tiba pergi mall jadi perempuan. Itu analogi dia. Okey, dalam rumah tiba-tiba nak pakai tudung yang lelaki. Pergi je, santai je. Macam ni je, dia macam ni juga. 6B dengan 8B kita kumpulkan dia duduk sebelah-sebelah. 6 ni tengok simbol belakang dia semua, tolak 6B. 8 simbol belakang dia tambah. Jadi tambah 8B. Itu cara kita kumpulkan. Kena ada semua. Jangan tinggal satu pun dekat atas. Jelas ke? Boleh faham? Dah, cikgu. Okey, bagus. Okey, dari sini baru kita selesaikan. Kita tengok yang ada huruf sama, A dengan A. Lepas tu nak buat apa? Ambil nombor dia. Tolak 3 tambah 8. Tekan kalkulator kalau kamu pening. Kalau kamu dah boleh congak, congak. Tolak 3 tambah 8, kamu akan dapat 5A. Lepas tu, dekat sini, B dengan B. Tolak 6 tambah 8. Jadi dekat sini, kita tekan sahaja kalkulator, kita dapat tambah 2. Jangan lupa dia punya B. 5A tambah 2B. Ini adalah kita punya jawapan. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey, baik. Okey, kita proceed kepada soalan yang berikutnya. Kita nak bagi kita mahir Kita nak bagi kita mahir. Jadi kita kena buat latihan. Bukan mahir Zen, kita pun nak mahirkan matematik kita. Okey, jadi kita buat pula latihan nombor 3. Setiap soalan ada keunikan dia sendiri. Nanti cikgu terang apa keunikan dia. Okey, jadi boleh cuba selesaikan soalan nombor 3. Bagus, pandai. Salin nota ni nanti semua nak pakai minggu depan Ya, bagus, pandai. Good job, Syifa.
Okey, bagus. Pandai. Sama-sama hantar kat cikgu eh. Okey, cikgu bagi masa 1 minit lagi. Okey, bagus. Hantar kat cikgu eh. Cikgu akan terangkan soalan yang cikgu pilih ni kenapa nak lain eh. Dia lain. Jadi cikgu tunjuk nanti. Okey, 1 minit lagi. Saya tak pasti jawapan saya betul atau tak. Jangan risaulah. Cikgu akan, kalau salah, cikgu tunjuk. Jangan risau. Cikgu baca je WhatsApp kamu semua. Aduh, cikgu simpan je lah nombor kamu semua. Okey, habis sudah masa yang diberikan untuk menjawab dan cikgu akan terangkan. Jadi walaupun soalan ni mudah, kamu kena faham satu benda, kamu tersilap satu step sahaja, kamu terus salah. Itulah matematik. Tersilap satu step sahaja, terus salah. Jadi masing-masing boleh tengok. Okey, yang pertama sekali 5U. Tolak 9V, tolak 6U, tolak V. Ada yang tak tahu tolak V ni, tak jumpa pun dia punya nombor. Keunikan pada soalan ni sebenarnya dekat bahagian V dia ada 1V. Kamu boleh sahaja letak nombor 1 tu. Nak letak boleh awal-awal ni kalau kita rasa kita masih newbie ataupun kita masih awal. Masih dalam proses belajar, kita letak 1. Sebab tu cikgu tunjuk je. Okey. Jadi sekarang kita kumpulkan. Step yang sama, tak ada benda berubah. 5U dengan 6U. 5 ni positif. Jadi kita letak positif 5U. 6 ni negatif. Kita tengok belakang dia. Tengok belakang dia. 6 ni negatif. Jadi kita letak negatif 6U. Habis kat situ. Kemudian V dengan V. 9 ni negatif. Jadi kita letak negatif 9V. 1 ni negatif. Jadi kita letak negatif 1V. Itu bahagian kumpulkan. Jelas ke semua sampai situ? Boleh faham? Boleh. Okey, U dengan U. Tambah 5 tolak 6. Kamu tekan kalkulator. Kamu akan dapat negatif 1U. Kenapa? Tekan je lah kalkulator tu, tambah 5 tolak 6. Jadi kenapa tu tak menjawab tau. Okey. Jadi sekarang V dengan V. Tolak 9 tolak 1. Tekanlah kalkulator. Kamu akan dapat negatif 10V. Jadi inilah dia punya jawapan.
Okey, baguslah kita cuba. Bila kita dah cuba baru kita nampak. Sekarang ni cikgu soalan yang pertama cikgu pakai XY. Soalan yang kedua huruf dia lain, AB pula. Soalan yang ketiga ni V ni ada satu je. Macam mana nak buat kalau V tu satu? Contoh negatif 1U. Siapa-siapa yang tulis negatif U tolak 10V pun betul. Satu ni dia macam ni semua. Kok ada yang pening. Kalau cikgu tambah A tambah A, macam mana A tambah A kamu pandai pula jawab 2A? Konsep untuk mendapatkan 2 dekat situ sebenarnya ada nombor 1. 1A tambah 1A. Jadi 1 tambah 1 dapat 2A. Sama, jawapan yang sama. Jadi sebenarnya dia ada je 1 dekat depan A ni. Jelas ke semua untuk soalan nombor 3 ni, boleh faham? Boleh cikgu. Okey. Cikgu. Okey, jadi cikgu harap jelas. Okey, kemudian kita akan pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan D. Okey, jadi soalan ni pun dia berbeza daripada soalan yang kamu dah buat tadi. Dia ada 3 huruf. Kalau 3 huruf macam mana pula? Okey, cuba selesaikan. Jangan risau, cikgu pilih soalan bukan semua soalan sama. Biar kita buat latihan tu ada kualiti. Bukan kita buat latihan sama je. Kita setiap soalan ada unik dia yang tersendiri. Okey, bagus kepada yang dah mencuba. Okey, cuba selesaikan soalan 4. Cikgu cek yang tadi Good job. Okey, good job, pandai. Ya, betul. Bagus, good job. Okey, good job. Bagus. Ya, kalau ada 3 huruf nak buat macam mana? Buat dulu, hantar kat cikgu dulu, nanti cikgu akan cek. Okay, cikgu bagi peluang lagi tepat pukul 10.43 cikgu akan tunjukkan jawapan dia. 10.43. Okey, jadi masa yang cikgu bagi ni, cikgu nak bagi peluang ni kepada semua orang, bukan seorang je. Cikgu nak bagi semua peluang. Cuba untuk selesaikan. Okey, bagus. Okey, sekarang dah pukul 10.43. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan soalan nombor 4. Boleh ke cikgu nak tunjuk soalan nombor 4? Boleh cikgu. Okey. Okey, jadi cikgu akan mulakan soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4 dekat sini step yang sama je walaupun dia ada banyak huruf.
Jadi dekat sini 7P, dia ada 3P. Dudukkan je duduk sebelah-sebelah. 7P, 3 ni positif 3P. 3Q dengan 7Q. 3 ni positif 3Q. 7 ni negatif 7Q. Akhir sekali 5R. 5R ni negatif 5R. Jadi soalan nombor 4 ni ada 3 huruf. Jadi bila ada 3 huruf dekat sini, kamu ikut saja step yang sama. Dan kamu selesaikan. P dengan P, 7 tambah 3 dapat 10P. Q dengan Q, tolak 3 tambah 3 tolak 7. Kamu tekan kalkulator, kamu dapat tolak 4Q. Akhir sekali 5R, jangan tinggal. 5R sebahagian daripada soalan tu. Jangan tinggal. Jadi dekat sini kita dapat tolak 5R. Inilah kita punya jawapan. Jadi cikgu harap jelas. Sebab apa? Sebab bila kamu dah nampak nombor 4 ni, soalan kita punya ungkapan algebra bukan terhad kepada 2 huruf. Oh, mentang-mentang cikgu buat 2 huruf je, habis sampai ke hujung lah kamu ingat 2 huruf je. Tak. Dia boleh ada 3 huruf, boleh ada 4 huruf, boleh ada 5 huruf, boleh ada 10 huruf sekalipun, step dia takkan berubah. Jelas ke? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey. Okey, jadi kita akan pergi kepada soalan E. Okey, bagus. Okey, soalan E. Soalan E pun lain juga keunikan dia. Okey, jadi cuba selesaikan soalan E. Cuba selesaikan soalan E. Iaitu soalan nombor 5 lah. Cuba buat soalan nombor 5. Soalan nombor 1 lain, 2 lain, 3 lain, 4 lain, 5 lain. Kenapa 5? Tadi kamu ada jawab 8X. Tadi 3A, 5U, 7P. Sekarang 9AB. Ada 2 huruf. Macam mana nak selesaikan? Okey, cuba buat. Step yang sama sahaja, cuba selesaikan. Okey, 2 minit dari sekarang. 10.49 cikgu akan mula buat dekat depan. Cikgu nak check sekejap yang dah hantar tadi. Siapa yang ada soalan nak tanya, tanya je. Bagus. Pandai. Siapa ada soalan, tanya. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. 10P tolak 4 tolak 5. Okey, bagus. Pandai Aiman. Okey, bagus. Sama-sama. Okey, bagus. Pandai. Laju. Bagus. Okey. Okey, good job Syifa. Dan 10.49 cikgu akan tunjukkan terus.
Okey, bagus. Jadi masing-masing boleh proceed kepada soalan ini. Cikgu nak kena tanda. Okey, baik. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan kepada soalan nombor 5. Soalan nombor 5 dia ada 2 huruf. Apakah situasi ada 2 huruf? Ni cikgu nak terangkan. Bila kamu nampak 2 huruf, step dia sama sahaja. 2 huruf bermaksud dia ada 2 huruf sekali. Maksudnya kat sini dia ada AB dengan AB. Kamu kena carilah mana yang ada AB, mana yang ada AB. 9 ni positif, jadi kita letak positif 9 AB. 3 ni negatif, jadi kita letak negatif 3 AB. Tu je, cara dia sama je. Okey, CD dengan CD. Jadi dekat sini negatif 5 CD. Ini positif 12 CD. Lepas tu kita dah kumpulkan, kita selesaikan macam tadi. Contoh, AB dengan AB. Nilai dia apa? 9 tolak 3. 9 tolak 3 kan dapat 6. Jadi kita dapat 6 AB. Okey, CD pula. CD dengan CD ni tolak 5 tambah 12. Kita tekan kalkulator kan kita dapat tambah 7 CD. Inilah jawapan dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Okey. Boleh cikgu. Okey. Okey, jadi bila kamu nampak ada 2 huruf macam ni, contoh kalau cikgu buat 7XY tolak 3YX. Boleh tolak tak macam tu? Cikgu nak tanya, boleh ke tolak kalau macam tu? Tahu tak? Boleh cikgu. Ya, pandai. Dia boleh tolak juga. Okey. Situasi dia, kod nanti kamu jumpa, dia saja-saja terbalikkan. Ataupun kamu tersilap tulis. Okey, contoh. Kalau dekat sini XY, dia dikira sebagai sebutan serupa. Kenapa? Sebab sini ada X. Sini ada X. Sini ada Y. Sini ada Y. Jadi dua-dua ada X dengan Y. Jadi bila dia ada huruf yang sama, maksudnya dia dalam keadaan sebutan serupa. Walaupun susunan dia berterabur. Jadi bila kamu nampak lebih daripada satu huruf, yang kamu kena tengok sekarang adalah huruf yang sama, bukan susunan yang sama. Itu cikgu nak highlight dekat sini. Huruf yang sama, bukan susunan yang sama. Ada orang dia tak tambahkan. Dia tak tolakkan. Maksudnya apa? Dia tak selesaikan. Sebab apa? Sebab dia kata tu bukan sebutan serupa. Itu pelajar universiti yang cakap kat cikgu. Jadi awal-awal ni kamu polish dulu kamu punya algebra. Memang cikgu ajar basic. Cikgu tak ajar advance terus. Kalau cikgu ajar advance terus, pening nanti. Jadi sekarang dia dalam keadaan sebutan yang serupa. Tak kisah X ni kedudukan dia lain XY. Tak kisah kedudukan dia YX. Dia adalah sebutan serupa. Jadi dia boleh tambah dengan tolak. 7 tolak 3 kamu dapat 4. Sekarang ni nak tulis XY ke YX? Ikut kamu. Cikgu tulis XY. Ikut kamu. Sebab apa? Sebab kamu nak tulis 4YX pun betul, 4XY pun betul. Jelas ke daripada soalan nombor 5, cikgu huraikan penjelasan dekat sini. Jelas ke semua kat sini? Boleh faham? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey, bagus. Jangan buat kesilapan ni. Dia ingat ni bukan sebutan serupa. Jangan buat kesilapan ni. Jadi soalan-soalan yang cikgu pilih ni ada beza dia sendiri. Okey, jadi sekarang cikgu akan pergi kepada soalan F. Soalan F. Okey, boleh cuba selesaikan soalan F. Soalan nombor 6. Soalan nombor 6. Ada 6 soalan. Tadi 3 contoh, ni 6 soalan. Okey, tepat pukul 10.55, cikgu akan terangkan jawapan dia.
Okey, konsep dia dekat sini sampai sini sama je. Dah soalan nombor 6. Ni soalan yang terakhir dah kat sini. Lepas ni cikgu nak pergi kepada yang seterusnya. Soalan nombor 6. Tolak 3 tambah MN tolak 4 MN tolak 2 MN tolak 11. Cari sebutan serupa. Sebutan serupa tolak 3 ni dengan siapa sama? Tolak 11. Jadi dekat soalan nombor 6 ni, dia cikgu nak terangkan dekat kamu, dekat semua orang dekat sini, dia bukan tentang huruf yang sama je. Dia dalam keadaan yang sama juga. Jadi kamu kena faham, nombor bulat tolak 3 dengan tolak 11. Dudukkan dia sekali sebab apa? Sebab inilah keadaan sebutan serupa. Dia dalam keadaan yang sama juga. Cikgu tadi kata huruf yang sama. Ya, ya memang dia dalam keadaan huruf yang sama. Tapi kamu kena faham. Keadaan yang sama juga menyebabkan dia dalam keadaan sebutan serupa. Contoh, tolak 3 tolak 11. Dua-dua tak ada huruf. Tolak 3 tak ada huruf. Tolak 11 pun tak ada huruf. Jadi dia dalam keadaan sebutan yang serupa juga. Jelas ke sampai situ? Boleh faham? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey, bagus. Okey, MN ada satu je. Maksudnya kamu boleh tak 1 MN. Lepas tu susun MN, MN, MN. Okey, 1 positif 1 MN. 4 negatif 4 MN. 2 negatif 2 MN. Tolak 3 tolak 11. Kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat tolak 14. Tambah 1 tolak 4. Maksudnya ini kita dah selesai. Sekarang kita selesaikan MN pula. MN. Okey. Tambah 1 tolak 3 tolak 2. Dapat tolak 5 MN. Ini dia punya jawapan. Jadi, yang ini kamu jangan biar. Yang tolak 3 tolak 11. Soalan nombor 1 sampai soalan nombor 5 semua ada huruf. Jadi cikgu tak naklah kamu ingat yang ada huruf je. Jadi tercicir yang paling asas tolak 3 tolak 11 boleh diselesaikan. Okey, jadi dekat sini cikgu selesaikan satu-satu supaya kamu nampak perbezaan keadaan tu. Perbezaan keadaan ni macam mana, keadaan tu macam mana. Jadi cikgu tak nak miss satu pun. Cikgu harap cikgu tak tahulah cikgu ada termiss ke apa ke, tapi cikgu harap kamu boleh jelas lah. Memang dekat sini soalan 1 sampai soalan 6 lain-lain cikgu pilih. Okey, semua soalan 1 sampai 6 jelas ke? Jelas cikgu. Okey, bagus. Okey, jadi kita akan proceed kepada soalan yang seterusnya atau penjelasan yang seterusnya. Cikgu ada masa setengah jam je dengan kamu. Jadi boleh tengok di hadapan. Ni kan. Ni kan darab kan. Macam mana kamu nak buat bahagi? Macam mana kamu nak buat bahagi? Ni. Tapi tu tak apalah. Tu nanti cikgu ajar. Okey. Cikgu ajar. Jangan risau. Cikgu ajar step by step lah. Ni kan bahagi. Dalam bahagi tengok tau. Contohlah contoh. Ni dalam bahagi ada darab. Dalam darab ada tolak. Tu contoh dia. Okey. Sekejap Ni kan contoh kan. Dalam bahagi. Ni bahagi. Per ni maksudnya bahagi. Dalam bahagi ada darab. Ni darab, ni darab. Dalam darab tu bila kamu dah selesaikan pendaraban, kamu kena selesaikan tambah dengan tolak. Baru boleh bahagi. Tu nantilah. Okey, sorry. At least kamu nampak lah macam mana tu. Jadi jangan skip satu pun kelas cikgu. Sebab lain-lain kelasnya. Okey, jadi sekarang kita akan pergi kepada kalau ada kurungan. Kalau ada kurungan. Jadi kita tengok kepada soalan A dengan soalan B. Kalau ada kurungan ni nak selesaikan macam mana? Okey, tengok kat depan. Okey, yang pertama sekali tadi 6 soalan tadi kita buat tak ada satu pun ada kurungan. Sekarang dia dah mula ada kurungan. Kurungan ni nak selesaikan macam mana soalan dia?
Okey, kurungan ni kamu kena faham dulu apa tujuan kurungan tu. Kurungan ni maksudnya bila kamu jumpa dalam algebra, kurungan tu maksudnya darab. Dalam algebra maksudnya darab. Kalau dalam kurungan 3 tambah 5 tambah 2, maksudnya maksud dekat sini lain. Maksudnya apa? Maksudnya 5 tambah 2 ni kamu kena selesaikan dulu. Beza. Sekarang ni cikgu cakap dalam algebra, fokus kita adalah pada algebra. Bila cikgu cakap 3x tambah 5x tambah 2. Cikgu nak tanya kamu sekarang, kalau 5 tambah 2 ni kita boleh tambah. 5x tambah 2 ni kita boleh tambah tak? 5x tambah 2 ni boleh tambah tak? Tak. Tak. Jadi macam mana nak selesaikan dulu? Kalau kan kamu kata kalau ada kurungan selesaikan kurungan dulu. Persoalan dia macam mana nak selesaikan ni dulu? Kamu tak boleh tambah. Jadi bila dalam algebra kamu nampak kurungan, bukan maksud dia selesaikan kurungan tu. Bukan maksud dia selesaikan kurungan tu, lain tau, lain. Fahamkan asas tu. Okey, maksudnya bila kamu dah algebra ni, ini form 1, form 2, kamu boleh nampak. Jadi bila dalam algebra, kurungan ni maksudnya darab. Kurungan tu maksudnya darab. Lainlah kalau situasi 3x tambah 5x tambah tak apalah, nanti kamu pening. Okey, sorry. Okey, maksudnya darab. Apa darab apa? Apa darab apa? Apa darab apa? Ni cikgu nak tanya. Apa darab apa? Jawapan dia adalah darab belakang kurungan. Belakang kurungan. Belakang kurungan. Dalam UASA, cikgu nampak ramai sangat. Cikgu geram je. Hilang 3 markah. 3 markah tu 3% tau. Okey, darab belakang kurungan. Apa yang dimaksudkan dengan belakang kurungan ni? Kalau cikgu cakap 5 dalam kurungan 3x, maksudnya 5 darab 3x. Kalau kita cakap nombor biasa, kalau kita cakap 5 darab 3x, maksudnya 5 darab 3x. Tapi kalau cikgu letak 5 tambah 3x, maksudnya dia adalah pendaraban simbol. Kamu kena faham perbezaan dua ni. Kalau situasi yang belah atas ni, belakang kurungan adalah nombor. Maksudnya yang dalam kurungan kena darab dengan nombor. Tapi situasi dekat belah bawah ni, yang belakang kurungan dia simbol. Jadi bila dia simbol, maksudnya yang dalam kurungan ni kena darabkan dengan simbol. Kalau belakang dia nombor, fokus kita adalah pada nombor darab nombor. Fokus kita adalah nombor darab nombor. Tapi bila belakang kita simbol, tengok simbol ni. Maksudnya dekat sini, barulah kita kena faham dia dalam keadaan simbol darab simbol. Cikgu selalu ada yang tanya cikgu kan, tolak 5 tolak 3. Cikgu, bukan tolak dengan tolak jadi positif ke? Itu ya konsep yang cikgu nak betulkan. Semua tengah ada ke kat sini? Nak dengar suara sikit? Ada cikgu. Okey. Ada hari tu ada mak parent dia nak ajar anak dia. Cikgu, dia tanya cikgu, bukan tolak 5 tolak 3 ni dapat darab ke? Dapat positif ke cikgu? Bukan jadi positif ke cikgu? Positif 8. Salah. Salah. Okey. Ini tolak 5 tolak 3. Dia dalam keadaan tolak 8. Ni jawapan ni. Maksudnya kita tolak macam biasa. Kalau dia ada kurungan. Sebagai contoh, tolak 5. Lepas tu cikgu letak tolak 3. Maksudnya dekat sini tolak darab tolak. Baru kita baca tolak 5 tambah 3. Dia beza.
Bila ada kurungan tu yang tolak jadi tambah jadi tambah semua tu. Kalau dia tak ada kurungan macam ni, kamu selesaikan macam biasa. Okey. Jadi itu adalah basic dia. Itu adalah basic dia. Jadi yang cikgu nak pergi sekarang bukan nombor darab nombor. Cikgu nak pergi kepada simbol darab simbol. Nombor darab nombor tu bila cikgu nak pergi? Minggu depan. Minggu depan cikgu akan terangkan lagi sekali simbol darab simbol, nombor darab nombor, huruf darab huruf. Lepas tu cikgu akan gabungkan nombor huruf simbol. Lepas tu cikgu akan gabungkan kalau ada 2 kurungan. Lepas tu cikgu akan gabungkan kalau ada 3 kurungan. Cikgu akan terangkan semua tentang pendaraban sahaja. Tu minggu depan. Minggu ni cikgu nak, kenapa cikgu pergi kepada simbol darab simbol? Sebab dalam simbol darab simbol dia ada tambah dia. Sebagai contoh macam ni. Okey, jadi simbol darab simbol dia kamu kena faham formula ni. Tambah darab tambah, cikgu selalu terangkan. Tambah. Tolak darab tolak tambah. Tambah darab tolak tolak. Tolak darab tambah tolak. Peninglah cikgu faham ada yang pening kan. Sebab apa? Sebab dia macam kita kena fokus apa orang kata, kita macam kena fokus tambah. Kita nak hafal macam kita nak hafal tambah tolak tambah. Jadi cara nak senang hafal adalah kamu tengok simbol dia sama ataupun lain. Kalau kamu nampak simbol dia sama, apa maksud sama? Tambah dengan tambah atau tolak dengan tolak. Jadi bila dia dalam keadaan dia sama, hasilnya akan dapat positif. Nampak ni positif. Itu je kamu kena ingat. Kalau dia sama, dia positif. Okey, kalau dia lain, apa maksud lain? Tambah dengan tolak dan tolak dengan tambah. Jadi bila dia lain, hasil dia akan dapat negatif. Jadi tak payah nak ingat semua benda ni. Ingat yang cikgu buat sama, dapat tambah. Lain, dapat tolak. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey. Jadi soalan yang macam ni kena hati-hati. Silap satu je. Satu je. Kamu tersilap. Tambah jadi tolak. Percayalah jawapan kamu akan tersilap juga. Jawapan kamu akan salah. Jadi setiap kali kamu buka kurungan, hati-hati. Hati-hati. Kamu akan jumpa nombor dia panjang sangat. Tapi kita buat matematik ni, kalau tips cikgu dah SPM dulu kita nak check, double check, takut tak cukup masa. Ada berapa pula nombor ke dalam kertas tu kita nak check. Jadi cara dia adalah tulis perlahan-lahan. Itu cikgu punya tips daripada UPSR, PMR dengan SPM cikgu pakai. Dengan universiti sekali. Jadi setiap kali cikgu tulis, cikgu akan tulis perlahan-lahan dan saat time tu juga cikgu double confirmkan. Okey, jadi kita tengok kepada soalan nombor 1. Nombor 1. 3x tambah 7y tambah 9x tolak 4y. Ini nombor 1. Okey, jadi bila kamu nampak, kan cikgu cakap ada kurungan, maksudnya selesaikan kurungan. Tapi dekat 3x tambah 7y, belakang dia apa? Tak ada apa-apa pun. Kalau dia tak ada apa-apa, sebenarnya dia ada tambah dekat sini. Jadi 3x ni macam biasa. Awal ayat. Nombor di awal sekali. Kalau kamu tak nampak, sama juga dengan 9x. Sampai situ dulu. Jelas ke semua sampai situ? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Okey, sekarang tambah dengan tambah. Sama. Sama, hasil dia tambah. Jadi kita letak tambah 3x. Tambah dengan tambah. Sama. Bila sama, kita letak 7y. Selesai satu kurungan. Nampak? Hilang dah kurungan dia. Tambah dengan tambah sama. Jadi kita letak 9x. Tambah dengan tolak lain. Bila lain, kita letak tolak 4y.
itu sahaja dalam buka kurungan. Sebab apa? Sebab step yang seterusnya sama sahaja macam tadi. Maksudnya kita kumpulkan 3x dengan 9x. Kita dudukkan dia ke sebelah. 3x tambah 9x. Kemudian 7y dengan tolak 4y. Kita dudukkan dia duduk sebelah-sebelah dan kita akan kumpulkan. Kemudian dah kumpulkan, kita selesaikan. 3 tambah 9 dapat 12x. 7 tolak 4 dapat 3y. Inilah jawapan nombor 1. Ini macam biasa. Ini kita kumpulkan macam tadi. Kumpul. Dan ini kita selesaikan macam tadi. Tak ada beza pun. Jelas ke untuk soalan contoh nombor 1? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey. Contoh nombor 2. Takkan nak satu je contoh. Walaupun masa kita ada lagi beberapa minit. Dan lepas ni kita buat latihan. Latihan tu kena. Okey, soalan nombor 2. 8P tolak Cikgu tertutup mic cikgu. okey. Dah boleh dengar dah? Dah boleh cikgu. Okey, baik. Okey, cikgu teruskan. Tambah 8P tambah 3P. Okey, tengok simbol. Tambah dengan tambah sama. Bila sama, dia dapat tambah. Tambah dengan tolak lain. Lain dapat tolak. Kemudian, tolak dengan tambah lain. Bila lain, kamu dapat tolak 3P. Tolak dengan tolak sama. Sama bila sama dia tambah 6. Tu penting. Tu penting. Okey, so kemudian kita selesaikan 8P dengan 3P, bawa dia duduk sebelah-sebelah. 8P tolak 3P. Kemudian 5 dengan 6, bawa dia duduk sebelah-sebelah. Nak bawa, tengok simbol bawakan sekali simbol dia. Cuba kalau kamu pergi pasar, kamu tinggalkan jantina kamu. Okey, tak naklah tinggalkan. Tak naklah bawa. Jadi tak boleh macam tu. Sama juga dengan nombor. Bila 5 kamu nak bawa dia, bawa sekali dia punya identiti diri dia tu. Tolak 5. Bawa sekali tolak 5. 6 tambah 6. Tambah 6, bawa dekat sini tambah 6. Jadi inilah cara dia. Cikgu bila cikgu terang tentang tambah dengan tolak ni, cikgu suka bercakap tentang jantina. Sebab apa? Sebab jantina je yang cikgu nak nampakkan dia ada 2. Sekarang ni ramai ada LGBTQ kat situ. Budak-budak muda daripada sekolah rendah dia dah telah dikonfuskan. Jadi sambil-sambil cikgu ajar matematik ni, cikgu nak betulkan balik mindset dia. Mindset setiap orang. Walaupun benda tu kamu nampak simple, dia bagi kesan tau pada masyarakat. Okey, kita berbalik kepada soalan. 8P dengan 3P, kita boleh selesaikan 8 tolak 3 dapat 5P. Tolak 5 tambah 6, kita dapat tambah 1. Sama sahaja, sini kita kumpul dan kat sini kita selesaikan. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey, bagus. Okey, jadi kita kat sini kita tambah dan tolak. Tapi bahagian kurungan kena faham. Apa dia? Sama jadi tambah. Tolak lain jadi tolak. Okey, habis. Okey, kita berbalik kepada, kita dah nak habis dah masa. Tahan tau. Tahan. Cikgu tahu ada yang lapar, ada yang ngantuk. Tapi benda ni benda yang penting. Betul cikgu cakap, benda yang penting. Okey, kita pergi kepada soalan A. Kita pergi kepada soalan A. Okey. Dalam masa yang diberikan, cuba selesaikan soalan A. Ni soalan C, nanti cikgu akan tunjuk. Okey, cuba selesaikan soalan A. Rujuk contoh yang cikgu dah bagi. Dua-dua tu. Rujuk contoh yang cikgu dah bagi. Cikgu akan kemaskan sekejap nota cikgu.
Okey, cuba buat soalan A Ni A kita. Okey, 11, 18. Cikgu akan tunjukkan jawapan ni. Hantar kat cikgu kan semua? Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan dan cikgu akan tunjukkan kita punya penyelesaian. Okey, penyelesaian dekat sini yang selalu orang confuse adalah bila cikgu cakap kurungan nak selesaikan tengok belakang kurungan. Okey, A, belakang kurungan dia tambah. Kalau kamu tak nampak apa dia belakang kurungan tu maksudnya ada simbol dan dia dalam keadaan tambah. Jadi tambah 3x ni pula awal huruf. Awal huruf kamu tak nampak simbol dia, dia akan jadi tambah. Sama juga dengan 5x. Dia berbeza. Kalau dia negatif, di awal huruf, contoh macam 6, negatif 6 dengan negatif 3. Awal huruf, kalau dia negatif, wajib tulis. Dia jadi situasi dia boleh tulis, tak boleh tulis. Bila dia awal huruf tu, dia tambah sahaja. Jelas ke semua dekat situ? Boleh faham? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey, jadi kalau positif kena tulis, wajib tulis. Okey, jadi sekarang A tambah dengan tambah dapat tambah. Tambah dengan tolak lain dapat tolak. Tolak dengan tambah lain kan tu. Jadi dapat tolak. Tolak dengan tambah lain. Satu tolak, satu tambah. Jadi lain. Kita akan dapat tolak 2y. Siapa yang salah buka kurungan? Selalunya lah bila orang tengok, kalau pemeriksa kan dia tengok, oh dia ni salah buka kurungan. Tak payah dah pandang bawah ni, dia terus pangkah. Okey, jadi sekarang susun 3x tolak 5x. Jadi jangan salah tau buka kurungan. 3x tolak 5x. Susun 4y dengan 2y. 4y ni negatif 4y, 2 ni negatif 2y. Dah susun, kita selesaikan. 3 tolak 5. Tekan kalkulator kalau siapa-siapa confused. Dapat negatif 2. Y dengan Y. Tolak 4 tolak 2. Kita dapat tolak 6Y. Inilah jawapan kita soalan A. Jelas ke soalan A? Boleh faham? Boleh cikgu.
Okey, bagus. Okey, seterusnya, wow, dah siap dah rupanya masing-masing soalan B. Okey, kejap Okey, seterusnya boleh buat soalan B. Soalan B kat bawah. Siapa yang dah siap tu bagus. Patutlah lambat hantar. Buat B sekali rupanya. Okey, boleh buat soalan B. Cikgu bagi 2 minit. Lepas ni kita pergi kepada soalan yang terakhir. Tepat pukul 11.23, cikgu akan terangkan soalan B. Lepas tu kita pergi soalan yang terakhir. Jadi ni soalan second last dah untuk hari ni. Sabar semua. Cikgu tahu masing-masing ngantuk ni. Bagus. Okey, siapa-siapa ada soalan tanya Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Okey, alhamdulillah semua dalam keadaan betul. Okey, jadi cikgu suka bila kita tengok betul. Cikgu cuma cikgu tak reply. Okey, jadi sekarang soalan B ni tambah. Kok ada yang confused, boleh tengok kepada soalan B ni. Okey, tambah dengan tolak, lain kan? Satu tambah, satu tolak, jadi tolak. Tolak 6P. Tambah dengan tolak, dia jadi lain. Jadi bila lain, dia akan dapat tolak 7Q. Tu cara dia. Kemudian tolak dengan tolak, sama. Sama dia jadi tambah. Tolak dengan tambah, lain. Jadi dia lain, dia akan jadi tolak 4Q. Kemudian cari yang sama 6P dengan 3P. Bawa dia duduk sebelah-sebelah. Jangan selesaikan lagi, bawa dia duduk sebelah-sebelah dulu. Okey, kemudian 7Q dengan 4Q. Bawa dia duduk sebelah-sebelah. Tolak 7Q, tolak 4Q. Okey, barulah kita selesaikan. Tolak 6 tambah 3 dapat tolak 3P. Tolak 7, tolak 4, kita akan dapat tolak 11Q. Inilah jawapan dia. Jelas ke semua soalan B? Boleh faham? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey, baik. Last soalan untuk hari ni, soalan yang senang sahaja. Cikgu akan bagi masa 1 minit sahaja untuk selesaikan soalan ni. Banyak dah sebenarnya soalan yang kita buat, lepas ni cikgu nak buat rumusan dah. Okey, jadi soalan ni cikgu akan bagi masa 1 minit sahaja untuk selesaikan. Tepat pukul 11.27, cikgu akan tunjukkan penyelesaian ni. Okey, last soalan. Last dah. Cikgu janji tak bagi dah untuk hari ni. Okey, last soalan untuk hari ni. Okey, boleh cuba selesaikan.
Okey, bagus. Hantar kat cikgu Okey, habis sudah masa yang diberikan. Jadi cikgu akan tunjukkan penyelesaian untuk soalan kita yang terakhir. Lepas tu cikgu nak buat rumusan. Okey, 2x tolak dengan tambah lain. Dia jadi tolak. Dia jadi tolak, sorry. Tolak dengan tolak, dia akan jadi tambah 5y. Kan sama tu tolak dengan tolak. Tolak dengan tambah lain, jadi tolak z. Jadi, selesaikan. Mana yang boleh diselesaikan? 2x dengan 4x. Y dengan z, lain. Jadi, jangan campur. Jadi, 2 tolak 4, kita dapat tolak 2x tambah 5y dan tolak z. Inilah kita punya penyelesaian. Okey, jelas ke semua? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey, bagus. Okey, jadi untuk buat rumusan ni cikgu nak masing-masing boleh buka kamera. Okey, cikgu tengah tengok tu. Okey. Okey, jadi untuk soalan kita yang terakhir ni dah habis dah. Cikgu nak buat rumusan. Okey, jadi cikgu highlight lagi sekali. Tengok kamu faham tak? Yang kita tengah belajar sekarang adalah tambah dan tolak algebra sahaja. Tambah dan tolak algebra sahaja. Jadi nak tambah nak tolak tu bila boleh tambah, bila tak boleh tolak. Okey, kita kena faham elok-elok tentang sebutan algebra ni. Okey, dah selesai sebutan algebra, cikgu tunjuk pula analogi nak bagi kamu faham tentang guna buah ni. Okey, lepas tu cikgu tunjuk 2 contoh. Ada dah 2 soalan sepatutnya dah ada disalin dalam buku kamu. Okey, kemudian ada satu lagi contoh. Ada 3 contoh cikgu tunjuk. Daripada 3 contoh, kita buat berapa latihan? Ada 6. 6 tambah 3 ada 9 dah soalan. 6 contoh ni bukan contoh yang sama ya semua. Semua cikgu tunjuk lain-lain beserta penjelasan. Boleh tengok balik rakaman. Ada 9 dah soalan. Okey, kemudian kalau ada kurungan, macam mana? Kalau ada kurungan, mula-mula sekali cikgu bagi nota. Cikgu bagi penjelasan. Cikgu bagi nota tu maksudnya penjelasan. Okey, lepas tu cikgu tunjukkan 2 contoh. Maksudnya 9 tambah 2 dah ada 11 soalan. Lepas tu kita buat latihan bersama A, B, C. Ini soalan C. Jadi hari ini tengok balik buku kamu. Ada tak cukup tak 15 soalan? 15 soalan. Jadi 15 soalan tu soalan asas. Asas tu kena power, kena mantapkan. Jadi cikgu harap semua okey lah bahagian asas ni. Okey ke semua? Habis dah kelas kita. Syifa okey? Okey cikgu. Okey, Faril, Hazim. Cikgu minta maaf lah mula-mula tadi. Cikgu ada masalah bahagian teknikal. Okey, jadi sampai situ sahaja kelas kita untuk pagi ni. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat berehat. Bye. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Bye cikgu. Okey, Aimazik.